Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Javinia Jemlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 31 Mei 2020. Tiada kes baharu COVID-19 dicatat di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif kekal 346 kes. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, seramai 9 pesakit sembuh menjadikan jumlah keseluruhan 326 pesakit sembuh. Hanya 15 pesakit masih dirawat dalam wad, iaitu 5 di Kota Kinabalu, 4 di Tawau, Sempurna 2 dan masing-masing 1 di Lahad Datu, Kinabatangan, Tuaran dan Ranau. Penampang menjadi daerah baharu mencatat semua pesakit sembuh. Manakala jumlah kematian akibat COVID-19 di Sabah kekal 5 orang, iaitu 3 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 di Tawau dan Tambunan. Sambutan Pesta Menuai atau Tadau Keamatan di Sabah tetap meriah walaupun diraikan ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Walaupun tiada sambutan secara besar-besaran, orang ramai kelihatan menerima norma baharu semasa merayakan Pesta Keamatan tahun ini. Nirona Newman ada butirannya. Walaupun tidak dapat berkumpul beramai-ramai, kemeriahan Pesta Keamatan yang diraikan ketika kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri masih terasa diisi dengan ucapan Tadau Tagazo Doa Keamatan kepada saudara mara dan sahabat handai menerusi media sosial dan panggilan video. Tidak dinafikan, suasana sambutan tahun ini jauh berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya. Sambutan hanya dibuat secara kecil-kecilan bersama keluarga tersayang. Namun terdapat kampung yang meneruskan pengisian sambutan keamatan tanpa perlu berkumpul beramai-ramai dengan menganjurkan pertandingan secara dalam talian. Antaranya Kampung Penampang Kondis Penampang yang menganjurkan pelbagai program interaktif secara dalam talian melibatkan penyertaan penduduk setempat. Antaranya termasuk pertandingan Ratu Keamatan atau Undug Ngadau dan pertandingan nyanyian atau Sugandoi yang dianjurkan sejak 3 minggu lepas. Semua penyertaan diadili 29 Mei lalu. Ini keamatan yang di tempat kami adalah sambutan community secara kecil-kecilan. Jadi kita kenal antara satu sama lain. Jadi itu merapatkan lagi kekeluargaan itu. Bercakap kepada RTM, Evelyn berkata sambutan terhadap program keamatan dalam talian itu amat menggalakkan, terutama siaran langsung pengumuman para pemenang pertandingan Undug Ngadau dan Sugandoi menerusi Facebook. Katanya walaupun hanya berkomunikasi dalam talian, penduduk kampung menunjukkan minat dan kesungguhan dalam menjayakan program tersebut sekaligus menjadi wadah mengukuhkan perpaduan. Kita balik kepada asal, back to basic. Maksudnya kita rayakanlah perayaan ini di peringkat yang lebih kecil. Balik kepada kampung. Dan bukan saja kepada kampung tapi kepada keluarga. Bagi bangunan KDCA seperti itu yang kosong, tidak semestinya semangat keamatan itu hilang begitu saja, tapi bagi Penampang Kondis kami mempunyai perasaan dan mempunyai sunduvan pemberayan harap masih di sana. Kita perlu ingat balik kepada diri kita sendiri, kepada apa itu erti menyambutan Tadau Keamatan. Dia adalah berbalik kepada pengetahuan diri sendiri untuk macam mana kita menganjurkan secara pribadi apa yang perlu, sebab kita akan berbalik kepada kebasanan dulu-dulu. Ternyata penghayatan erti keamatan itu lebih bermakna walaupun tidak dapat diraikan secara besar-besaran. Nirna Newman untuk RTM, Kotobian Tagazo Doa Keamatan. Sementara itu, kesempatan cuti umum dimanfaatkan oleh segelintir masyarakat untuk bersantai sambil mengisi masa lapang dengan hobi masing-masing. Tinjauan kru RTM mendapati kebanyakan kawasan agak lengan susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang menghendaki orang ramai mengamalkan norma baharu khususnya ketika berada di luar rumah. Beberapa orang awam pula meluangkan masa di pantai setelah sekian lama duduk di rumah ketika PKP.
So today it's a public holiday, and since unfortunately we cannot go for Harvest Festival celebrations, so we decided to come to the beach during MCO and look at the nature. And we are lucky enough to meet some other locals with the same likes, and then we can discuss about the taking of the pictures. Normally, we see a lot of people they go to KTCA, but it's too crowded for me. So we rather, we go only the outside, just take some photo, that's it. This year, because of the COVID-19, so we had to change our program, So it's no more the big catering, tada, aramati. Ternyata penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu disusuli Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga 9 Jun ini dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19 bukan sahaja mengubah rutin harian penduduk, malah budaya semasa menyambut perayaan turut berbeza. Kemeriahan Syawal yang sudah seminggu diraikan dengan norma baharu terus terasa walaupun disambut sederhana. Di Universiti Malaysia Sabah UMS, para pelajar yang tidak dapat pulang ke kampung halaman berkongsi suasana Hari Raya bersama warga UMS dengan penuh kesyukuran. Walaupun sedih kerana terpaksa berjauhan dengan keluarga bagi mengelak penularan pandemik COVID-19, namun mereka tetap bersyukur kerana berpeluang meraikan Hari Lebaran bersama rakan-rakan dan kaki tangan UMS di kampus. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada saya, pelajar Universiti Malaysia Sabah. Saya masih bersyukur sebab kolej saya masih lagi menghidupkan suasana raya dengan hidangan-hidangan Hari Raya. Dan buat ibu bapa saya yang berada di Kinabatangan, jangan risau kerana saya di sini baik-baik saja. Walaupun ringkas, namun jamuan raya ini sangat bermakna kerana ia dimasak secara gotong royong bersama fellow kolej kediaman UMS. Dua beradik merupakan antara 7 ditahan pasukan polis marin PPM Kota Kinabalu yang menahan dua beradik itu di perairan pelantar minyak Tembungo awal pagi Jumaat lalu kerana menceroboh kawasan larangan. Pegawai Pemerintah PPM Kota Kinabalu ASP Enturan Anak Lagih berkata, PPM bergegas ke lokasi tersebut selepas menerima maklumat daripada syarikat Petronas mengenai aktiviti penangkapan ikan menggunakan 5 buah bot. Kesemua suspek warga tempatan berumur antara 26 hingga 65 tahun itu akan didakwa di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959. Jika sabit kesalahan, mereka boleh dipenjara 2 tahun atau denda RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM75,000. Majlis Amanah Rakyat MARA memperkenalkan 2 insentif tambahan bagi membantu usahawan Bumiputera yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Insentif tambahan itu membabitkan skim pembiayaan kemudahan pengukuhan perniagaan MARA, SPAK dan pemberian pengecalan sewa premis perniagaan bagi tempoh 2 bulan. Demikian menurut pengerusi MARA, Datuk Azizah Muhammad Dun ketika ditemui RTM selepas sesi penyerahan surat penghargaan kepadanya daripada pengarah GET MARA Sabah Safli Awang Damit di Likas. Maka pertamanya itu kita sudah mengadakan moratorium untuk 6 bulan, 30% saja, di-reduce 30% sewa. Dan kita telah membuat keputusan yang terbaru ini bahawa kita juga 2 bulan sewa pada bulan April dan Mei itu kita tidak akan sewa. Katanya hasil kajian impak Perintah Kawalan Pergerakan PKP ke atas usahawan MARA yang dilaksanakan membabitkan 2,436 responden mendapati wujud keperluan mendesak. Justru insentif baharu itu ditambah bagi memastikan usahawan terus kekal bertahan dan mampu meneruskan perusahaan masing-masing. Menurut Datuk Azizah, insentif tambahan itu menyediakan pembiayaan perniagaan mudah dan cepat di samping memberi jaminan khusus bagi membantu usahawan mikro memulihkan perusahaan mereka yang terjejas teruk. Sejumlah RM6 juta diperuntukkan di bawah skim berkonsepkan Kardul Hasan itu yang tidak mengenakan sebarang kadar keuntungan. Ia dijangka memberi manfaat kepada lebih 600 usahawan MARA. Semua masjid dan surau di Sabah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Fatwa Negeri Sabah dalam melaksanakan solat berjemaah. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JHINS, Datuk Saiful Zaman Sanggul berkata,
Sehingga kini belum ada pelanggaran SOP oleh masjid atau surau selepas solat secara berjemaah dibenarkan sejak 22 Mei lalu. Pada masa sama, belum ada tangkapan dibuat terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar peraturan berkaitan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sejak 18 Mac lalu. Keseluruhannya mereka mematuhi tentang soal arahan ini, iaitu arahan irsyad daripada Mufti dan Jahin selaku pelaksana arahan tersebut, dan kita telah melaksanakan di seluruh negeri, setiap daerah ni di negeri Sabah ini. Beliau ditemui RTM ketika melawat masjid daerah Sandakan di Jalan Buli Sim. Terdahulu, Datuk Saiful Zaman menyampaikan sumbangan Jahinj dan masjid daerah Sandakan kepada 15 mualaf dan anak yatim. Sumbangan ini merupakan antara usaha Jahinj dan jawatan kuasa masjid dalam membantu meringankan beban golongan memerlukan. Lebih 5,000 pek bantuan telah disampaikan kepada penduduk memerlukan dalam kawasan Beaufort sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Pek bantuan berupa keperluan harian itu hasil inisiatif Pejabat Parlimen Beaufort melalui Food Bank Parlimen Beaufort. Menurut Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Aziza Mamadun, pasukan bantuan pejabat parlimen berkenaan akan bergerak ke lokasi sejurus mendapat maklumat mengenai mereka yang memerlukan sama ada melalui hikmat pesanan ringkas SMS atau WhatsApp. Sebelum lagi Parlimen Yang Amat Perdana Menteri mengumumkan PKP pada 18 hari bulan Mac yang lalu. Dan selepas itu memanglah kerja kita teruskan dan kita telah reach out kepada seramai mungkin mereka-mereka yang terkesan, terutama daripada golongan B40, mereka yang kurang mampu, warga mas yang duduk bersendirian, ibu-ibu tunggal, juga orang-orang kurang upaya, dan seterusnya kepada ahli-ahli masyarakat yang lain juga. Datuk Aziza ditemui pemberita RTM selepas majlis penyerahan surat penghargaan kepadanya selaku pengerusi Mara Baharu daripada pengarah Giat Mara Sabah, Safli Awang Damit di Likas, Kota Kinabalu. Baik, sekian berita pagi Sabah dan teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Dan saudara terus berikan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Dan bagi pihak penerbitan berita TV RTM Sabah, saya ingin mengucapkan kotobian tadau tagaya dok amatan kuma toinsanan. Dengan itu saya jawabnya Jem Lajim. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi.